A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada sesi kali ini kita teruskan dengan dosa yang seterusnya. Kita masih membicarakan tentang kitab dosa-dosa besar Al-Kabair yang berada di tangan adik-adik sekarang. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk dosa yang ke-15. Dosa yang ke-15 di dalam buku tersebut iaitu dosa tuduhan zina ataupun menuduh zina. Mungkin nampak pelik kan? Adik-adik pernah dengar sebelum ni kuliah berkaitan dosa-dosa besar tentang zina? Yang ini berkaitan dengan menuduh orang lain melakukan zina. Itu maksud dia. Jadi, ia merupakan salah satu dosa dan yang kita kata dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adik-adik, para pelajar sekalian, insya-Allah dah bersedia untuk kita teruskan pada hari ini? Are you ready? Dah bersedia? Okey, terima kasih. Pertama sekali, sebelum kita membicarakan tentang tuduhan zina ini kepada orang-orang yang beriman, kita faham dulu maksud zina. Apa maksud zina? Zina adalah persetubuhan haram yang berlaku di antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan yang sah sebagai suami dan isteri. Okey, ini kalau kita tengok takrifan dalam silibus kita, buku pendidikan Islam tingkatan 4 berkaitan dengan dosa-dosa besar. Okey, kita pergi satu persatu. Tentang dalil-dalil yang menceritakan tentang dosa menuduh zina ini. Kita bermula dengan hadis Nabi yang menceritakan tentang dosa besar zina ataupun tuduhan zina. Okey. Nabi SAW bersabda, "Jauhilah kamu 7 dosa besar yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah 7 dosa besar yang membinasakan itu?" Maka jawab Nabi SAW, yang pertama, melakukan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dosa besar yang pertama. Yang kedua, terlibat dengan sihir atau melakukan sihir atau mempercayai sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang benar. Yang keempat, terlibat dengan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, lari daripada medan peperangan. Dan yang terakhir, menuduh wanita yang beriman, yang baik, yang salihah melakukan perbuatan zina. Jadi jelas dalam hadis ini, dosa menuduh orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, orang-orang yang salih atau salihah melakukan perbuatan zina. Satu perbuatan yang dikeji oleh Islam. Tanpa membawa saksi yang cukup, iaitu 4 orang. Maka golongan ini dianggap sebagai telah melakukan dosa besar kerana melemparkan tuduhan yang tidak ada asas bukti. Okey, Islam melarang perkara tersebut. Lalu dalil yang kedua daripada ayat Al-Quran surah An-Nur ayat 23 hingga 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yarmunal muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sadaqallahu azim. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang menuduh berbuat zina kepada wanita yang baik-baik, yang salihah, yang dia ini seorang yang tidak melakukan perbuatan zina, tidak ada kita kata ciri-ciri orang yang terlibat dengan aktiviti zina dan sebagainya, lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini, iaitu orang yang menuduh tersebut, orang yang melakukan perbuatan pertuduhan tersebut, mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah janjikan kepada mereka azab yang sangat besar, azab yang sangat pedih pada hari ketika tangan, lidah dan kaki mereka menjadi saksi atas terhadap apa yang mereka dahulu telah kerjakan. Maknanya, orang-orang yang menuduh orang lain yang baik-baik melakukan perbuatan zina, satu tuduhan yang tidak benar, dia telah mendapat laknat Allah dan Rasul.
dia telah mendapat laknat di dunia, bahkan laknat di akhirat. Bahkan Allah janjikan azab yang sangat besar. Bahkan ketika mana dia berada di padang mahsyar, kaki, tangan akan menjadi saksi terhadap apa yang telah dia katakan di waktu dunia dahulu. Maka ini jelas kepada kita, salah satu ciri-ciri dosa besar adalah perkara tersebut dilaknat dan diancam azab oleh Allah Ta'ala. Jelas dalam ayat ini bahawa menuduh seorang yang beriman, seorang yang soleh, seorang yang baik, yang tidak ada langsung ciri-ciri terlibat dengan aktiviti zina, dengan tuduhan zina, merupakan dosa besar. Okey. Ayat yang kedua Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wallazina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Sadaqallahu azim. Surah An-Nur ayat 4. Dalam ayat ini Allah kata orang-orang yang menuduh kepada wanita-wanita yang baik dengan tuduhan melakukan perbuatan zina, mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi untuk membenarkan tuduhan mereka. Maka kata Allah, pertama, sebablah orang yang menuduh itu 80 kali sebatan mengikut undang-undang Islam. Dan jangan kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Maknanya tak boleh dijadikan saksi dalam apa urusan selama-lamanya. Kerana mereka seorang yang penipu. Dan yang ketiga, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Jelas dalam ayat ini, 3 hukuman Allah tetapkan kepada orang yang melakukan perbuatan menuduh zina ini. Pertama, kalau dia tuduh, tidak boleh membawa 4 orang saksi yang jelas nampak perbuatan zina itu berlaku dan wanita itu melakukan perbuatan tersebut, maka dia telah melakukan satu perbuatan yang dilarang, bahkan dia akan dihukum dengan 80 kali sebatan, dan dia ini tidak lagi diterima sebagai saksi dalam apa sahaja urusan, bahkan dia dicop oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang fasik. Besar kesannya. Mungkin ada yang berkata, Ustaz, kami tak terlibat dengan benda-benda ni. Nanti dulu. Jangan terburu-buru. Kadang-kadang kita tak sedar, kita telah terlibat dengan perkara tersebut. Nanti kita akan ceritakan selepas ini. Yang seterusnya, sahabat-sahabat sekalian, para pelajar sekalian, seorang ulama yang hebat, Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala berkata, penuduh zina, yakni orang yang melakukan tuduhan tersebut, sama ada dia menuduh seorang itu melakukan zina, atau menuduh seorang itu melakukan perbuatan liwat, atau menuduh seorang itu melakukan perbuatan lesbian, tanpa membawa 4 orang saksi yang adil dan terpercaya untuk membuktikan tuduhan dia, jika telah bertaubat, maka taubatnya tidak menggugurkan hukuman had ke atas tuduhan tersebut. Meskipun di dunia dia bertaubat kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosaku kerana aku telah menuduh. Tetapi sekiranya dia tidak melakukan, kita kata, pembersihan atau pengakuan terhadap perbuatan dia tadi, dan meskipun dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hukum 80 kali sebatan tadi masih tetap dilaksanakan ke atas dirinya. So, jelas kepada kita perbuatan ini adalah satu benda yang dilarang dalam agama. Okey, adik-adik sekalian, bolehkah kita memanggil seseorang itu dengan kalimah-kalimah yang menjatuhkan maruahnya dan mengaitkan dia dengan perbuatan-perbuatan zina dan maksiat? Sebagai contoh, dia panggil seorang tu, hei penzina, hei pelacur. Dan kalimah yang sering kita dengar, hei anak haram. Selalu tak? Kadang-kadang kita panggil kawan kita anak haram. Kawan-kawan kita kadang-kadang kita mencarut, kita panggil kalimah-kalimah yang kita kata, contohnya budak tu budak belen. Ni kalimah yang sering digunakan oleh anak-anak muda. Dia ni belen, dia ni bosia, dia ni... Kalimah-kalimah bosia, belen, anak haram dan sebagainya, dia ada implikasi terhadap perkataan tersebut. Bila mana kita meletakkan seorang itu, woi anak haram, contoh, seolah-olah kita menuduh bahawa ibunya telah melakukan perzinaan kerana status dia anak haram.
Oh, Ustaz, saya tidak berniat berkata begitu. Nanti kita dengar dulu. Apa pandangan ulama? Ataupun kita panggil seorang budak perempuan di sekolah kita. Weh, hang budak belen. Apa maksud kalimah belen? Kalimah belen ni biasanya dikaitkan dengan wanita-wanita yang buruk akhlak dia. Bahkan dianggap sebagai orang yang telah ditebuk tupai dalam kurungan. Maknanya mungkin dia terlibat dengan aktiviti maksiat, zina dan sebagainya. Ataupun kita panggil, weh, anak pelacur. Kita telah menuduh ibunya telah melakukan perbuatan zina secara tidak langsung. Ingat, implikasi perkataan tersebut adalah sangat besar. Kesan perkataan tersebut adalah sangat besar. Sesiapa yang mengatakan kepada orang lain, anak haram, anak pelacur dan sebagainya, dia mesti membuktikan kata-katanya itu. Bagaimana dia nak buktikan? Dia kena datangkan 4 orang saksi yang adil, yang terpercaya untuk membuktikan tuduhan beliau. Sekiranya dia tidak dapat membuktikan, hanya mungkin sekadar tutur kata sahaja yang keluar daripada lidahnya, maka dia perlu dikenakan 80 kali sebatan hukuman sebat. Nampak? Kita pernah melakukan perbuatan tersebut, kita pernah berkata dengan perkataan tersebut. Kalau pernah adik-adik, sama-samalah kita istighfar banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan biasakan dengan menuturkan perkataan-perkataan sebegitu. Imam Az-Zahabi rahimahullah taala yang mengarang kitab Al-Kabair. Kalau kita tengok yang ada di tangan saya ni, yang tebal ni, yang terjemahan. Yang ni dah ringkaskan. Yang ada di tangan adik-adik ni, ini telah diringkaskan. Telah diringkaskan. Jadi Imam Az-Zahabi pengarang kitab ini, dia mengatakan hukum qazaf, iaitu sebat 80 kali sebatan. Qazaf itu sendiri adalah contoh perkataan, hei penzina, hei pelacur. Sekiranya dia mengatakan perkataan tersebut, kata Imam Az-Zahabi, kepada seorang muslimah yang bukan mahram, merdeka serta menjaga kehormatannya, atau dia berkata kepada suami wanita tersebut, hai suami pelacur, atau dia berkata kepada anak perempuan tersebut, hai anak penzina, hai anak pelacur, ataupun kalimah yang kita sering gunakan, hai anak haram. Sesungguhnya istilah pelacur digunakan untuk orang yang melakukan zina. Maka jika ada seseorang, baik lelaki atau wanita, berkata kepada orang lain, sama ada dia itu lelaki atau wanita, seperti orang yang mengatakan kepada seorang lelaki, hai penzina, atau seorang yang berkata kepada seorang kanak-kanak yang telah merdeka, hai orang yang telah diliwat, orang itu, kata Imam Az-Zahabi, wajib dikenakan 80 kali sebatan, kecuali dia boleh membawa 4 orang saksi yang menyaksikan perbuatan tersebut. Kebenaran tuduhan terhadap wanita atau lelaki yang dituduh itu, jika tidak, dia akan disebat jika yang dituduh itu menuntutnya. Ingat, kalaulah orang yang dituduh itu, yang kita panggil dia anak haram, anak pelacur dan sebagainya, membuat aduan kepada pihak tertentu yang berwajib, maka kita boleh disabitkan dengan hukum qazaf, iaitu kita tidak mampu membawa 4 orang saksi yang adil untuk membuktikan kata-kata tuduhan kita, maka kita akan disebat 80 kali sebatan. Mungkin ada yang berkata, Ustaz, hukum tu tak ada di Malaysia, Ustaz. Tak kena apa-apa pun. Takat ni saya duk kata tak ada masalah apa pun. Ingat apa yang saya sebut sebelum ini, perbuatan tersebut dianggap berdosa besar di sisi Islam. Mungkin di dunia kita tak dikenakan hukuman 80 kali sebatan kerana mungkin tidak ada penguatkuasaan, tapi ingat, perbuatan tersebut masih dianggap dosa besar. Adik-adik, nasihat saya kepada kita semua, pada diri saya sendiri, kenapa Islam cukup mengambil berat tentang perkara tersebut? Kerana Islam menjaga maruah diri seseorang. Islam nak mengajar umatnya supaya sentiasa menjaga maruah diri orang yang beriman. Adalah sangat tidak patut kepada seorang yang baik, beriman, yang dia ni tak terlibat dengan perbuatan zina, tiba-tiba dengan kata-kata curang lidah kita kepada orang-orang tersebut menimbulkan persepsi buruk orang lain terhadap orang-orang yang dituduh. Bagaimana emosi dia?
Bagaimana perasaan dia? Bagaimana maruah diri dia? Kita yang berkata mungkin tidak ada rasa apa-apa, tetapi ingat, orang yang dituduh itu sudah pasti dia menanggung malu. Sudah pasti maruahnya telah tercemar. Kerana kita telah membina persepsi orang lain yang tidak baik terhadap diri dia. Kalau adik-adik ada kesempatan, adik-adik cuba cari kisah hadithul ifk, iaitu peristiwa yang pernah dialami oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sayangi, yang Nabi kasihi. Dia sendiri pun pernah berlaku dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituduh oleh orang munafik bahawa dia telah melakukan zina dengan seorang lelaki sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hadithul ifk. Tuduhan tersebut memang tidak benar, bahkan jauh daripada kebenaran. Aisyah seorang wanita yang baik, isteri Nabi, wanita yang beriman kepada Allah dan Rasul. Safwan ataupun lelaki yang dituduh bersama dengan Aisyah pun seorang lelaki yang baik, sahabat Nabi, seorang yang beriman, seorang yang taat kepada Allah dan Rasul. Tetapi apa jadi? Kesannya berita itu akhirnya hampir menjadi pengaruh yang sangat besar, sehingga kan Aisyah terasa sangat beban dengan tuduhan tersebut. Bukan sekadar Aisyah, ayah Aisyah iaitu Sayyidina Abu Bakar, ibu Aisyah, suami Aisyah iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga antaranya adalah orang yang kita katakan terasa dengan tuduhan tersebut adalah Safwan, seorang sahabat Nabi yang terlibat dalam perkara tersebut, dalam tuduhan tersebut, yang dijaja oleh golongan munafik untuk menjatuhkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Allah telah mensucikan diri Aisyah daripada tuduhan tersebut. Sebab itulah, kalau isteri Nabi pun terasa beban dengan tuduhan yang diberikan kepadanya, tuduhan yang tidak benar, bayangkanlah kalaulah itu berlaku kepada saudara-saudara kita yang sama-sama beriman, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat pada Allah, dituduh dengan tuduhan sedemikian. Jadi adik-adik, tolong pastikan kita menjaga lidah kita. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah meriwayatkan satu hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita ni, dia rajin sembahyang, dia rajin bersedekah, dia rajin berpuasa, namun dia suka menyakiti jirannya dengan lisannya, dengan kata-kata umpatan, cacian, makian dan sebagainya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dia berada di neraka. Bayangkan seorang wanita yang dia rajin sembahyang, dia rajin berpuasa, dia rajin bersedekah, tapi tidak menjaga lidahnya. Suka menebarkan fitnah, suka mengumpat dan mengata. Dia tidak menjaga lidahnya, dia menyakiti jiran tetangganya dengan lidahnya yang jahat. Maka Nabi kata, tempatnya di dalam neraka. Apatah lagi perbuatan menuduh orang lain dengan perbuatan yang tidak benar. Dan begitu juga ada sahabat tanya kepada Rasulullah, ada wanita yang dikenal jarang berpuasa sunnah, jarang sembahyang sunat. Dia hanya bersedekah dengan sedekah sepotong keju, maknanya nilainya sangat sedikit. Namun dia tidak pernah menyakiti jiran tetangganya dengan lidahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, dia berada di syurga. Jadi ingat, pesanan kepada diri saya, kepada adik-adik sekalian semua, tolonglah, jagalah lidah kita. Kerana lidah badan binasa. Ingat tak? Kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Sebab itulah ada satu kata-kata daripada Khalifah Umar bin Aziz rahimahullahu ta'ala berkata, kami menjumpai para sahabat, golongan salaf di kalangan para sahabat, mereka tidak menilai ibadah yang utama pada puasa dan tidak pula pada solat yang sunat, tetapi mereka menilai seseorang itu, ibadah yang diberikan keutamaan ialah menahan lidah daripada mencela atau menuduh ataupun merosakkan kehormatan orang lain. Kerana orang yang banyak mengerjakan solat malam dan puasa sunnah, jika dia tidak menjaga lisan, kata Umar bin Aziz, dia akan menjadi orang yang muflis di akhirat kelak. Kata-kata Umar bin Aziz ni sebenarnya datang daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi pernah berkata,
Muflis. Orang yang muflis daripada umatku, maknanya orang yang rugi, sangat-sangat rugi di akhirat kelak. Iaitu orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sembahyangnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya. Namun ketika di dunia dia telah mencaci dan menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar. Maknanya dia tidak menjaga lidahnya. Bahkan dia memakan harta dengan cara yang tidak betul. Dia menumpahkan darah dan memukul orang lain tanpa hak. Maka orang itu akan diberi pahala daripada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia dulu, sehingga habis kesemuanya. Sekiranya masih ada lagi tuntutan daripada orang yang pernah dituduh atau dizaliminya masa waktu dunia dahulu, maka dosa-dosa mereka yang dituduh tadi, yang dizalimi tadi, akan ditimpakan kepada orang yang menuduh, orang yang zalim tadi, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Jadi ingat, jauhilah dosa-dosa lidah. Dan dosa lidah yang kita masukkan pada hari ini ialah dosa menuduh dan mengata orang lain dengan tuduhan zina. Adik-adik, kalimah anak haram tolong tinggal. Jangan sebut dah. Kalimah belen kepada kawan-kawan perempuan, wanita-wanita sahabat perempuan kita, ataupun kita kata kawan-kawan perempuan kita pun tinggalkan. Jangan guna kalimah tersebut. Bohsia, jangan guna kalimah tersebut. Pelacur, jangan guna kalimah tersebut. Wanita curang, jangan guna kalimah tersebut. Kerana setiap kalimah yang keluar tadi perlu dibuktikan. Kita ada bukti tak? Kita tak ada. Kita hanya sedap mulut sahaja. Maka ingat, kita telah melakukan dosa besar. Jadi adik-adik, sama-sama kita jaga lidah kita. Jangan suka berkata sesuka hati. Jangan mudah-mudah bercakap sesuka hati. Kerana ingat, siapa yang berada di kiri dan kanan kita, yang Allah sebut kiraman katibin, yang Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Qaf, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar daripada mulut kita, adik-adik, melainkan di dekatnya ada malaikat yang sentiasa memerhati dan melihat kita dan mencatat dan sentiasa hadir untuk melihat perbuatan kita. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Siapa-siapa yang melakukan sesuatu perbuatan kebaikan walaupun sebesar zarrah, atom, kalimah yang paling kecil sekali, atom lah, maka Allah akan perlihatkannya di padang mahsyar nanti, adik-adik. Akan dihisap oleh Allah. Wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Siapa-siapa yang melakukan perbuatan jahat walaupun sebesar zarrah, atom, Allah juga akan bentangkannya dan perlihatkannya pada padang mahsyar nanti. Maka sama-samalah kita bertanggungjawab dengan apa yang kita lakukan dan apa kita katakan. Jaga lidah kita. Kata Nabi SAW, imli alaika lisanak, jagalah lidah kamu. Wal yasa'ka baituk, hendaklah engkau rasa lapang dengan rumahmu. Wabki ala khati'atik, dan tangislah di atas kesilapan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Adik-adik, kadang-kadang dalam hidup kita ni kita tidak pernah sunyi daripada kesilapan. Kadang-kadang lidah kita terlepas bercakap. Kadang-kadang kita terlepas melakukan sesuatu kesilapan. Sebagai seorang yang beriman, bila mana dia sedar kesilapan yang telah dia lakukan ataupun dosa yang telah dia lakukan, dia cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beristighfar di atas kesilapan yang telah dia lakukan. Ampunkan aku ya Allah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Jadi adik-adik, biasakan diri kita. Sekiranya ada hari-hari tertentu yang kita mungkin terlepas cakap, ingat, selepas kita terlepas cakap tadi, sebutlah astaghfirullahalazim, ya Allah, ampunlah dosa lidah aku ni, aku terlepas cakap. Dan sekiranya percakapan kita itu ditujukan kepada seseorang, maka cepat-cepatlah kita berjumpa dengan sahabat kita, dengan orang-orang tertentu yang kita terlepas cakap padanya, dan mohon ampunlah kepadanya. Ingat, dosa kita dengan Allah memadai kita istighfar dan kita taubat nasuha.
Tetapi bila mana dosa kita melibatkan manusia-manusia yang lain, apatah lagi manusia-manusia yang beriman, orang-orang yang baik, maka cepat-cepatlah kita minta ampun dan maaf padanya. Satu perkara lagi yang saya nak sentuh adik-adik pada zaman era teknologi ni. Kadang-kadang kita dapat video viral, kadang-kadang kita dapat WhatsApp viral, kadang-kadang kita dapat maklumat-maklumat daripada Facebook, Twitter, Instagram dan juga daripada media-media yang lain. Ingat, kena ada satu sifat yang kita ada dalam diri kita, iaitu berhati-hati, tabayyun. Cek dulu, semak dulu, siasat dulu. Kenapa? Kita takut nanti sekiranya ada satu sebaran viral, tular, yang bukannya benda yang betul, bahkan fitnah yang direka dan sebagainya, tetapi kita dalam keadaan jahil, kita tidak tahu dan kita memviralkan benda tersebut, dan dia ada kaitan dengan tuduhan zina, tuduhan liwat dan sebagainya kepada manusia yang lain hingga menjatuhkan maruah tersebut. Kan hari ini banyak orang melakukan fitnah melalui skandal-skandal tertentu, dan ada kebanyakannya adalah lebih bersifat kepada fitnah semata-mata. Maka jangan sekali-kali kita terlibat dengan perkara tersebut. Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang memviralkan, menularkan perkara-perkara tersebut sekiranya kita tidak jelas. Serahkan benda itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kebenarannya. Jangan kita terlibat. Ini pesanan saya. Kerana pada hari ini banyak perkara-perkara fitnah ini yang boleh menyebabkan jatuhnya maruah seseorang, yang menyebabkan berlakunya permusuhan, pergaduhan, yang menyebabkan berlakunya runtuhnya rumah tangga seseorang. Kerana apa? Kerana manusia-manusia yang tidak menjaga lidahnya dan manusia-manusia yang tidak menjaga jari-jarinya, sehingga memviralkan benda-benda yang tidak benar, yang tidak pasti. Ingat, insya-Allah, sama-samalah kita istighfar pada Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala menanti kita siang dan malam. Manakah hamba-hambaku yang mahu kembali kepadaku dan mahu bertaubat di atas kesilapan yang telah dia lakukan. Maka sama-samalah kita istighfar kepada Allah, yang Nabi lazimkan diri dia, biasakan diri dia, sehingga beristighfar 100 kali sehari. Paling kurang 70 kali sehari Nabi istighfar, sedangkan Nabi maksum. Apa itu maksum? Manusia yang tidak berdosa. Maka sama-samalah kita istighfar banyak-banyak kepada Allah di atas kesilapan kita, dan kita menyesal dan kita berazam tidak mahu lagi mengulang kesilapan tersebut, dan berjanji kita terus istiqamah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala maksiat, larangan dan juga dosa kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada orang-orang yang lain, insya-Allah. Jadi adik-adik, semoga pertemuan kita pada hari ini menjadi satu asbab untuk kita dimudahkan jalan-jalan ke syurga. Kerana orang yang berusaha untuk mencari ilmu, untuk mendapat kebaikan untuk dirinya dan untuk kebaikan di dunia dan akhirat, maka Allah akan mudahkan jalan-jalan ke syurga, insya-Allah. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.